Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah untuk pembentangan video individual assignment subjek MPU 2113 Falsafah dan Isu Semasa Unit 1 Pengenalan Ilmu Falsafah. Nama saya Syaim binti Razman, pemegang nombor kad matrik DPAKC 2201 005 kumpulan kohort C. Nama pensyarah saya Madam Wan Rashidah Hanim binti Wan Muhammad dan saya berada di bawah program Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak di Raudah College Cyberjaya. Tanpa melengahkan masa, mari kita meneruskan pematangan kita berkenaan pengenalan ilmu falsafah. Falsafah, filosofi, filosofia. Tiga perkataan yang datang daripada tiga bahasa yang berbeza tetapi membawa maksud yang sama. Falsafah berasal daripada dua perkataan dalam bahasa Yunani iaitu filosofia. Philo bermaksud cinta, sofia bermaksud hikmah. Apabila dua perkataan ini digabungkan, ia membawa maksud kepada love of wisdom atau cinta akan kebijaksanaan. Sekarang mari kita terus ke bahagian konsep falsafah. Konsep falsafah ialah pemikiran yang mendalam mengenai sesuatu perkara. Ia juga bersifat menyeluruh di mana tidak terhad terhadap sesuatu subjek, topik atau daerah pemikiran. Contohnya, apa makna kesusahan dalam kehidupan atau apa maksud kehidupan itu sendiri. Seterusnya, mari kita beralih kepada tujuan falsafah. Falsafah bertujuan membantu manusia berfikiran dengan cara kritikal serta logik. Bukan itu sahaja, ia juga membantu manusia menjelaskan apa yang kabur dalam pengalaman dan penyelidikan. Dan akhir sekali, ia membantu manusia menganalisis sesuatu konsep untuk mendapatkan pengertian yang sebenar sesuai dengan sesuatu keadaan. Sekarang mari kita teruskan kepada aliran ilmu falsafah. Terdapat tiga aliran ilmu falsafah yang perlu kita ketahui. Pertama, theoretical. Kedua, practical. Ketiga, falsafah baru. Mari kita pergi kepada aliran ilmu falsafah yang pertama iaitu theoretical. Theoretical bermaksud mencari hak kebenaran. Ia merujuk kepada semua jenis ilmu tentang kewujudan termasuk tentang manusia, Tuhan dan alam, merangkumi bidang pengkhususan. Antara cabang di bawah theoretical adalah metafizik, psikologi, estetika, logik, aksiologi, epistemologi. Saya memberi contoh untuk epistemologi. Ia adalah kajian yang menjawab persoalan-persoalan seperti apakah sifat ilmu itu dan jika itu boleh dipercayai dan jika boleh, atas dasar apa boleh dipercayai. Seterusnya, mari kita pergi kepada ilmu falsafah. Aliran ilmu falsafah yang kedua iaitu praktikal. Praktikal bermaksud mencari kebahagiaan hidup. Ia merujuk kepada aktiviti menghayati ilmu-ilmu tentang manusia, Tuhan dan alam dalam segenap lapangan kehidupan manusia. Dan ia merakumi bidang pengajian seperti politik, ekonomi, akhlak. Dalam cabang praktikal, kita ada etika, politik, ekonomi, peradaban. Contohnya, saya berikan contoh bahagian ekonomi. Apabila soal keadilan dikaitkan dengan perkara-perkara dan isu dasar mengenai ekonomi, ia menimbulkan persoalan falsafah. Hasil pembincangan ahli falsafah boleh membawa kepada
economic justice. Aliran ilmu falsafah yang terakhir adalah falsafah baru. Di bawah falsafah baru terdapat dua falsafah, iaitu falsafah teknologi, falsafah alam sekitar. Falsafah teknologi wujud kerana munculnya teknologi-teknologi baru yang pesat yang kini telah memberi impak yang sangat besar kepada kehidupan manusia dan sosial. Contoh persoalan yang timbul adalah apakah sifat teknologi itu? Seterusnya, falsafah alam sekitar. Falsafah ini wujud kerana wujudnya masalah-masalah alam sekitar yang melanda kita hingga mencetuskan krisis yang dipanggil ecological crisis. Dan contoh persoalan yang timbul adalah apakah hubungan manusia dengan alam? Seterusnya, kita akan ke bahagian kesimpulan. Kesimpulannya, falsafah ialah pemikiran yang dasar, asas atau fundamental terhadap sesuatu perkara atau isu. Ia berkonsep yang bersifat menyeluruh dan tidak terhad. Tujuan falsafah banyak membantu manusia untuk menjalani kehidupan seharian. Dan kita juga meneroka 3 aliran ilmu falsafah, iaitu theoretical, practical serta falsafah-falsafah baru. Sekian sahaja tugasan saya pada hari ini berkenaan unit 1, pengenalan ilmu falsafah. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Madam Hanim kerana banyak membantu saya untuk menyelesaikan tugasan ini. Assalamualaikum dan terima kasih.